Saya persilakan Yang Berhormat Pasir Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua memberikan peluang pada saya untuk turut membahaskan pindaan ke atas Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 berkaitan dengan kesalahan pemanduan di atas jalan raya, termasuklah pemanduan di bawah kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol dalam RUU Pengangkutan Jalan 2020 ini. Datuk Yang Di-Pertua, di Malaysia kita jarang mendengar kempen don't drink and drive. Jangan minum dan memandu. Ini kerana di Malaysia masih dianggap tidak salah untuk memandu kecuali ketika anda benar-benar mabuk. Definisi mabuk ini dalam perundangan Malaysia pula berasaskan nilai blood alcohol content atau BAC. Ia diukur dengan 3 cara, melalui ujian pernafasan, ujian kandungan alkohol dan juga air kencing. Di Eropah, kempen jangan minum dan memandu ini bermakna jika seorang itu minum minuman keras, mereka sudah tidak dibenarkan langsung untuk memandu kenderaan. Tetapi di Malaysia, masih boleh minum dan mereka boleh menunggu sehingga nilai BAC mereka turun ke baras yang dibenarkan untuk mereka memandu kenderaan. Sebenarnya banyak negara yang mengamalkan zero tolerance, iaitu langsung tidak bertolak ansur, yang langsung tak membenarkan rakyatnya meminum minuman keras sebelum memandu kenderaan. Antara negara yang mengamalkan amalan ini ialah seperti di Vietnam, Brazil, Republik Czech, Paraguay dan juga UAE. Yang biasa minum dari kalangan yang mahir dengan undang-undang, mereka dah tahu berapa limit mereka boleh minum sebelum memandu. Seringkali anggota polis di negara negara ini bertengkar dengan pemandu mabuk yang menganggap mereka belum lagi mabuk kerana mereka masih dalam tahap yang dibenarkan untuk memandu. Kalau kita tanya kepada rakyat, bagaimana cara terbaik untuk mengelakkan kemalangan disebabkan memandu mabuk? Jawapan mereka mestilah jangan bagi orang yang minum minuman keras itu memandu kenderaan. Tapi undang-undang negara hari ini seolah-olah mereka masih boleh minum arak sebelum memandu, asalkan jangan sampai mabuk. Jadi inilah persoalan yang sedang timbul dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan kerana itu saya secara peribadi, saya ucapkan tahniah kepada Menteri Pengangkutan yang dalam masa beberapa bulan sahaja telah pun berjaya untuk merealisasikan cita-cita kita ini. Walaupun ya Pakatan Harapan boleh saja mendakwa bahawa langkah ini dimulakan oleh mereka, tapi sampai ke akhir mereka tak sempat untuk laksanakan. Sayang sekali mereka juga merancang untuk nak masukkan, nak buat pelbagai kebaikan, tapi semuanya tak dapat mereka laksanakan dalam pentadbiran mereka. Mungkin mereka juga merancang itu, ini dan sebagainya, tetapi sebenarnya pada hakikatnya mereka hanyalah bercakap kosong semata-mata, tetapi ia berjaya dilaksanakan oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Tahniah YB Menteri dari Air Hitam dalam masa yang beberapa bulan sahaja telah mengadakan libat urus dengan pelbagai pihak. Kami di pihak agensi pemuda, organ-organ pemuda di parti-parti yang berada dalam Perikatan Nasional juga dibenarkan untuk berjumpa dengan YB Menteri, bawa kertas kerja, bawa cadangan dan sebagainya, disambut baik oleh YB Menteri dan hari ini ia menjadi kenyataan. Jadi inilah dia kejayaan yang telah pun dicatat oleh Perikatan Nasional yang jauh lebih hebat berbanding dengan Pakatan Harapan. Cuma beberapa cadangan penyelesaian yang saya boleh lontarkan pada hari ini ialah antaranya ialah pindaan terhadap Seksyen 41, iaitu yang memperkenalkan peningkatan hukuman terhadap mereka yang memandu secara melulu dan berbahaya. Begitu juga Seksyen 42 berkaitan pemanduan secara melulu dan berbahaya dan tetapi tidak menyebabkan kematian. Seksyen 44 ia berkait dengan memandu secara mabuk. Ketiga-tiga seksyen ini bila pemandu didapati bersalah pada sabitan pertama sahaja, lesennya boleh terus digantung. Satu persoalan yang agak menarik sebenarnya, adakah pindaan terhadap Seksyen 41 ini hanyalah merupakan suatu escapism sahaja apabila pemandu itu tidak boleh dibuktikan sebagai mabuk, maka dia di-charge di atas Seksyen 41 yang boleh menyebabkan hukuman yang terlampau tinggi kalau dia tidak memandu dalam keadaan yang mabuk. Saya mencadangkan supaya pihak kerajaan dapat mempertimbangkan supaya Seksyen 41 ini dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu memandu secara berbahaya bukan untuk mereka yang mabuk, dan ada juga bahagian B untuk khusus kepada mereka yang memandu secara mabuk. Kerana bayangkan kalau memandu secara berbahaya yang mungkin tidak melibatkan mabuk, kecuaian dan sebagainya, tetapi hakim sudah tidak ada pilihan kecuali mengenakan hukuman minima 5 tahun, dan ini 5 tahun penjara, dan ini saya kira agak berat bagi mereka yang melakukan kesalahan untuk kali yang pertama. Jadi ini perkara-perkara yang perlu untuk kita fikirkan supaya ia tidaklah memberikan satu tekanan yang berat kepada
rakyat kita yang mungkin berlaku di sana sedikit kecuaian, kealpaan dan sebagainya, tetapi tidak berpunca daripada amalan memandu secara mabuk seperti ini. Jadi mohon supaya pihak menteri dapat mengambil ini sebagai suatu cadangan yang boleh dipertimbangkan. Begitu juga saya berpandangan bahawa pihak PBT contohnya boleh bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan. Sebagai contoh, hari ini parking, ruang-ruang look parking disediakan kepada premis-premis yang menjual minuman keras dan sebagainya ini. Dan ini boleh menjadi suatu pilihan kepada pemandu untuk memandu sendiri kenderaannya pergi dan balik daripada lokasi tempat mereka minum secara mabuk itu. Jadi cadangan saya supaya mana-mana premis yang menjual minuman arak ini tidak dibenarkan untuk diwujudkan lock parking atau diwujudkan dengan secara minima supaya pemandu-pemandu ataupun mereka yang pergi untuk mendapatkan perkhidmatan ini menggunakan kenderaan awam atau e-hailing, kerana itu akan menghalang mereka untuk memandu kenderaan mereka apabila pulang daripada premis berkenaan. Ini sebagai suatu langkah sementara. Yang lebih jauh lagi sebenarnya ialah kita mengharapkan supaya industri arak ini sendiri pada akhirnya sudah tidak ada dalam negara kita ini, tetapi ia mungkin perlu melalui proses kependidikan. Melalui proses proses pendidikan yang secara beransur-ansur supaya rakyat pada akhirnya melihat arak bukan lagi keperluan dalam kehidupan mereka. Ya, kita sedar bahawa bagi Muslim, of course, ia merupakan satu perkara yang haram. YB Sepang tadi sebut bahawa arak itu satu perkara yang haram, walaupun saya tahu Sepang mungkin berdiam diri dalam Pakatan Harapan semasa kerajaan yang lalu, tetapi pada hari ini mula bertanya kepada PAS apa yang PAS buat. Jadi adakah semua tanggungjawab sebagai seorang Muslim ni PAS saja yang kena buat? Kamu daripada parti yang berhormat, daripada parti berhormat tidak perlu buat apa-apa? Saya tak nampak Sepang. Tak apa. Dah lari keluar dah. Ini cuma nak membalas gurauan saja ya Berhormat Datuk Speaker. Jadi ini Bukan gurauan, ini serius ni Muhammad. Ini perlu ya Berhormat Datuk Speaker, bahawa kita kena ingat bahawa pada akhirnya rakyat perlu diberikan kefahaman bahawa minuman keras ini bukan sebahagian daripada norma kehidupan kita dan ia sekaligus akan menyelesaikan isu pemanduan mabuk tanpa perlu untuk memperkenalkan undang-undang yang keras seperti ini. Sekali lagi tahniah kepada ya Berhormat Menteri Pengangkutan di atas sepak mula yang dilakukan pada hari ini, dan ini ialah merupakan satu langkah yang cukup baik dalam mengajak rakyat, mendidik rakyat supaya tidak memandu sambil mabuk dan pada akhirnya akan mengenepikan terus amalan minum minuman keras yang ada pada hari ini. Saya setuju dengan Ibu Ahmad daripada Seremban yang memperkenalkan isu kena patuh beliau berada atas jalan raya, patuh peraturan dan sebagainya. Cuma dalam pada Ibu Ahmad Seremban memperkenalkan ingin menghantar gambar-gambar daripada pemimpin Perikatan Nasional. Saya juga ingin memberikan gambar ya Muhammad Menteri Negeri Sembilan, MB Negeri Sembilan yang juga naik motosikal tanpa pakai helmet. Dan juga gambar Ketua Menteri Sabah yang juga naik motosikal tanpa pakai topi keledar. Jadi kalau Ibu Ahmad daripada Seremban nak bawa aduan itu, tolong ajak saya sama supaya saya dapat memberikan gambar-gambar seperti ini. Saya tidak ada masalah kerana saya setuju, bukan tak setuju, saya setuju. Tetapi haruslah undang-undang itu dilaksanakan dan dilaksanakan. Saya tahu bahawa sudah tentu banyak lagi kalau kita nak Google. Ini pun saya Google dalam masa 2 minit saja ya Muhammad. Jadi saya dah jumpa gambar-gambar seperti ini. Mas, boleh minta laluan? Sila Kota Melaka. Pak Mas mengatakan bahawa sesiapa pun ya pemimpin yang tidak memakai topi keledar harus dikenakan hukuman. Itu merupakan pendirian Pak Mas. Jadi saya nak tanya kepada Pak Mas, bagaimana dengan menteri daripada PAS yang tidak mengikuti SOP MCO? Dia sudah keluar ke Turki, balik ke Malaysia, datang ke Parlimen. Adakah anda juga setuju sepatutnya dia diambil tindakan yang tegas? Ya, bukannya hanya bayar saman Ini isu RM1,000 topik saja. keledar lah, isu topik Terima keledar. kasih Kota Ya, Melaka. Pak Mas. Saya memang mengharapkan Saya soalan terkejut itu dengan daripada Pak Kota Mas. Melaka. Dulu kita hormat PAS, tapi adakah hari ini PAS ikut undang-undang? Sepatutnya dia letak jawatan. Letak Cukup. jawatan. Kota Melaka, your Pak message Mas lah jadi was menteri. understood. Pak Mas. Saya rasa
Yang Berhormat Pasir Mas mahu teruskan hujah beliau. Saya Boleh tak sebagai Pasir Mas? Saya nak minta pandangan Pasir Mas. Cukuplah. Bukankah Pasir Mas lebih sesuai menjadi menteri berbanding Kota Melaka, tolonglah. Kita dah tak ada masa. Nak 10 minit, 15 minit, setengah jam cakap. Tapi cakap tak ikut isu. Kamu boleh duduk tak? Tolong duduk. Saya rasa Pasir Mas dah nak habiskan dia punya ucapan tu. Dia tak bagi laluan lagi. Pasir Mas. Terima kasih Kota Melaka. Ya, saya sebagaimana kenyataan yang Muhammad Perdana Menteri menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk nak menyiasat. Dan kita tidak mengambil pendirian pendirian PAS? menggugurkan Yang saya tanya ialah dakwaan pendirian PAS. Ada Pasir Mas. Saya dah usir seorang itu hari. Kemudian saya dah kena kutuk kat luar. So jangan bagi saya usir lagi. Silakan Pasir Mas. Terima kasih Kota Melaka. Ya, kita berpendirian bahawa apa juga isu melibatkan undang-undang perlu siasat, serahkan kepada pihak berkuasa dan kita tidak mengambil pendirian bila dah dibicarakan di mahkamah, digugurkan bahkan dilantik pula sebagai menteri yang memegang jawatan yang paling penting dalam kerajaan. Jadi Pasir itu Mas. tidak ada Pasir Mas, apa-apa boleh masalah bagi bagi pihak 30 Pasir Mas. saat? Saya kalau ada masa saya akan bagi pada 30 saat je. Kalau diizinkan Yang di-Pertua. Boleh? Silakan, silakan. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Pasir Mas. Sebentar tadi saya mendengar Pasir Mas memuji air hitam. Seolah-olah menteri yang lalu tidak ada apa yang dilakukan. Saya tak pasti sama ada Pasir Mas dalam Dewan dalam 22 bulan ini. Kerana belasan inisiatif yang dilaksanakan oleh Menteri Pengangkutan dalam PH yang lalu. Antara lainnya regulated e-hailing, introduce monthly pass, ya, menyelesaikan masalah monorail issues dan pelbagai lagi. Ramai menteri-menteri PH yang telah melaksanakan beberapa inisiatif dan reform. Saya sendiri dalam MOH, 18 inisiatif saya buat dalam 22 bulan. Hampir satu setiap bulan. Ya, terima Jadi kasih. jangan membuat Terima kasih Kuala dakwaan yang Selangor. melampau seperti Saya itu. Kuala Terima Selangor kasih. tahu. Saya bincang pada hari ini ialah berkenaan dengan undang-undang pemanduan mabuk yang gagal dilaksanakan oleh Pakatan Harapan. Sebentar Itu saja. tadi- Soal tajuk sebentar lain tadi Pasir kita Mas bincang kata pada tak ada kesempatan langsung yang lain. kegi- Saya ada bukan langsung tidak kegiatan memberikan langsung apa-apa secara- kredit kepada kerajaan Pakatan terima kasih, Harapan. Pasir Bahkan Mas. banyak di sana kita boleh berpada-pada senaraikan. Pasir Mas ya. Ya, terima kasih kepada Kuala Selangor yang saya hormati. Jadi itulah yang merupakan perkara-perkara yang perlu kita faham. Kalau kita nak laksanakan undang-undang, buat aduan tentang kesalahan memandu naik motosikal tanpa pakai tolpi keledar tadi, maka saya nak ulangi, ada banyak lagi gambar-gambar dengan saya dan jangan lupa untuk kepilkan gambar-gambar yang ada bersama saya ini di dalam aduan yang dibuat oleh Muhammad Seremban selepas daripada ini. Terima kasih Datuk Speaker Pasir Mas, mohon menyokong.